Seluruh dunia pertanian sedang gempar sekarang. Di atas tanah yang telah dicuba oleh Prancis dan Amerika Syarikat selama berdekad-dekad, namun semuanya gagal, hanya 11 jurutera dari Malaysia telah berjaya menanamkan akar di atas padang pasir yang digelar mustahil. Pada mulanya, saya fikir ini hanyalah gurauan. Sudah bertahun-tahun lamanya saya tidak melihat warna hijau di tanah ini. Di tempat yang telah ditinggalkan oleh banyak negara, padang pasir yang tandus kini diselubungi warna hijau. Mereka berbeza daripada orang asing yang lain. Kisah ajaib yang dihasilkan oleh 11 jurutera Malaysia ini telah memaksa dunia untuk menulis semula nama Malaysia. Bagaimanakah Malaysia berjaya melakukannya? Kisah keajaiban sebenar yang dicipta oleh manusia bermula sekarang. Jangan lupa langgan dan tekan suka. Assalamualaikum. Saya Profesor Dr. Abdelaziz bin Tahir dari Universiti Teknologi Pertanian Algeria. 82% adalah peratusan padang pasir di negara kami. Setiap pagi, apabila saya membuka tingkap, terbentang luas padang pasir yang tidak berkesudahan. Saya mengajar pertanian kepada pelajar, tetapi tanaman yang boleh kami tanam hanyalah beberapa jenis sahaja. Di antara tanaman-tanaman itu, ubi kentang adalah yang paling mengecewakan. Ubi kentang adalah makanan ruji kami, tetapi kami terpaksa mengimport benih dari Eropah setiap tahun. Ini kerana pengeluaran sendiri tidak mungkin dilakukan akibat serangan perosak dan kekurangan air. Saya tidak dapat menggambarkan betapa menyedihkannya kenyataan bahawa kami terpaksa membelinya dengan harga 3 sekilogram. Setiap kali saya memandang pelajar di dalam kelas, hati saya sakit. Ahmed sentiasa bertanya, "Profesor, adakah kita akan dapat menanam ubi kentang sendiri suatu hari nanti?" Saya hanya mampu menjawab dengan jawaban yang samar-samar. Kenyataan terlalu pahit. Suhu di Gurun Sahara boleh mencecah 52 darjah Celsius pada musim panas dengan kelembapan hanya 8%. Tanahnya dipenuhi pasir dan garam, bukan persekitaran yang sesuai untuk tumbuhan tumbuh. Namun, kami tidak boleh berputus asa kerana kami perlu terus hidup di tanah ini. Prancis adalah yang pertama datang untuk membantu kami. Mereka datang bersama peralatan besar-besaran. Mereka berkata mereka akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai bekas kuasa penjajah. Mereka membawa traktor, sistem pengairan, dan rumah hijau berjumlah 30 juta. Jurutera Prancis sangat yakin. Dr. Henry berkata, 6 bulan sudah cukup. Dengan teknologi yang kami miliki, kami boleh menakluki padang pasir. Saya ingin mempercayai kata-katanya. Tetapi realiti berbeza. Ribut pasir menimbus peralatan, garam menghakis logam. Kaca rumah hijau pecah akibat pengembangan haba. Selepas 3 tahun, pasukan Perancis berundur. Yang tinggal hanyalah rangka besi berkarat. Saya masih ingat wajah kecewa pelajar. Fatima menangis dan bertanya, "Profesor, adakah kita akan hidup begini selamanya?" Saya tidak punya jawaban. Seterusnya, Amerika Syarikat datang. Kali ini dengan teknologi pengubah suaian genetik. Dr. Johnson berkata mereka telah mencipta ubi kentang super yang boleh tumbuh subur di padang pasir. Sekali lagi, saya memendam harapan. Pasukan Amerika mengambil pendekatan yang sama sekali berbeza. Mereka membawa benih ubi kentang yang gennya telah diubah suai di makmal. Mereka mendakwa ia tahan garam dan kering. Namun, mereka tidak menganalisis persekitaran tanah kami dengan betul. Hasilnya menyedihkan. Ubi kentang yang diubah suai bertembung dengan mikroorganisma istimewa di padang pasir kami, akarnya reput, dan daunnya menjadi hitam. Dalam masa 2 tahun, pasukan Amerika pun menyerah kalah. Alam semula jadi tidak mengampuni keangkuhan manusia. Kegagalan terus berlaku selepas itu. Jerman membawa sistem pengairan ketepatan, teknologi canggih yang dikawal oleh komputer. Namun, pasir menyumbat sensor, dan suhu melampau merosakkan peralatan elektronik. Jepun mencuba dengan teknologi kilang tumbuhan, menanam tanaman dengan lampu LED dalam ruang tertutup, tetapi kos elektrik melambung tinggi, dan ia menjadi tidak berguna dalam keadaan kami yang sering mengalami gangguan bekalan elektrik. Selama berdekad-dekad, saya menyaksikan kegagalan ini berulang kali. Setiap kali, pelajar menjadi kecewa, dan saya sendiri terperangkap dalam rasa tidak berdaya. Teknologi canggih dari luar negara terasa kecil di hadapan padang pasir kami. Setiap kali kami mengadakan mesyuarat dengan rakan sekerja, kami mencapai kesimpulan yang sama. Profesor Hashim berkata, "Padang pasir bukan tanah manusia. Ia adalah kawasan larangan Tuhan." Profesor Farouk bersetuju, mengatakan kami perlu menerima kenyataan. Namun, kami tidak boleh berputus asa.
30 juta rakyat di tanah ini kelaparan. Ubi kentang adalah isu kelangsungan hidup kami. Bergantung pada import setiap tahun, menyebabkan mata wang asing mengalir keluar dan keselamatan makanan kami terancam. Menteri Pertanian, Malik Said, menghadapi tekanan politik. Pihak pembangkang menyerangnya kerana tidak cekap dan rakyat jelata mengeluh. Media setiap hari melaporkan kegagalan kerajaan. Malik tahu kerjaya politiknya terancam. Dalam keadaan itu, Pertubuhan Pertanian Antarabangsa, FAO, menghubungi kami. Mereka memberi kami peluang terakhir. Mereka berkata jika kali ini pun gagal, mereka tidak akan memberikan sokongan lagi. Malik terpaksa menerima tawaran itu, tetapi secara dalaman, dia sudah bersedia untuk gagal. Berdasarkan pengalaman lalu, dia fikir kali ini pun akan sama. Dia menjangkakan jurutera asing lain akan datang, membuat janji besar, dan akhirnya pergi. Di bilik mesyuarat, saya berbincang dengan rakan sekerja. Profesor Rashid berkata, Perancis adalah bekas penjajah kita, dan Amerika Syarikat memiliki teknologi pertanian paling canggih di dunia. Dia menambah, Jerman dan Jepun pun sama, tetapi semuanya gagal. Oleh itu, peluang negara yang akan datang ini berjaya adalah tipis, terutamanya kerana ia dikatakan sebuah negara kecil di Asia. Sejujurnya, saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Pada waktu malam saya akan merenung padang pasir, tertanya-tanya adakah kehidupan boleh tumbuh di hamparan pasir yang tidak berkesudahan itu. Kuasa alam terlalu besar, dan usaha manusia kelihatan lemah. Saya juga buntu bagaimana untuk menjelaskan kepada pelajar. Adakah saya perlu menyaksikan satu lagi kegagalan? Saya bimbang perlu mematahkan impian anak-anak seperti Ahmed, Fatimah dan Yusuf sekali lagi. Namun, di sudut hati, ada harapan kecil yang tidak padam. Mungkin kali ini berbeza. Sebagai orang yang telah menyaksikan kegagalan demi kegagalan, saya ingin bergantung pada kemungkinan terakhir ini. Dan beberapa hari kemudian, peluang terakhir itu tiba kepada kami. Apabila pengumuman mengenai penghantaran pasukan penyelidik Malaysia dibuat, Jabatan Pertanian berpecah sepenuhnya. Menteri Malik menjerit di bilik mesyuarat, membantah bahawa ini hanyalah satu lagi pertunjukan asing. Dia menumbuk meja sambil berkata, "Tidakkah kamu tahu berapa ramai orang asing yang telah datang dan memperbodohkan kita selama ini?" Timbalan Menteri Amina membantah dengan berhati-hati, mengatakan ini adalah peluang terakhir dan FAO tidak akan memberikan sokongan lagi. Malik ketawa sinis. Dia berkata, "Jika ini yang terakhir, kita mesti lebih berhati-hati." Saya menghadiri mesyuarat itu dan menyaksikannya dengan perasaan bercampur baur. Saya faham kemarahan Malik. Dia berada dalam keadaan terdesak dari segi politik akibat kegagalan lalu. Serangan daripada media dan pembangkang semakin teruk, dan Presiden juga memberikan tekanan. Pegawai peringkat jabatan juga berbelah bahagi. Ada yang menyokong Malik. Zaid, Ketua Jabatan, berkata, "Apa yang kita tahu tentang Malaysia? Kita tidak boleh mengambil risiko perjudian lain." Tetapi pihak penentang juga kuat. Nabil, Ketua Jabatan yang lain, menegaskan kami perlu menghadapi kenyataan. Katanya, kos import ubi kentang meningkat setiap tahun dan ketidakpuasan hati rakyat semakin memuncak. Kita mesti cuba sesuatu, katanya. Mesyuarat berlanjutan selama lebih 3 jam. Malik menentang hingga ke akhir. Katanya, kerjaya politiknya dipertaruhkan dan dia tidak boleh bertanggung jawab jika ia gagal lagi. Tetapi akhirnya, dia terpaksa tunduk kepada kenyataan. Terdapat kata dua daripada FAO. Jika peluang ini dilepaskan, tiada sokongan akan diberikan selama 10 tahun akan datang. Algeria tiada pilihan lain. Malik enggan memberikan persetujuan, tetapi menetapkan syarat. Syarat pertama, jika tiada hasil, projek akan dihentikan serta-merta. Kedua, kerajaan Algeria akan memantau semua proses. Ketiga, pihak Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku kegagalan. Saya berasa pahit mendengar syarat-syarat itu. Saya sedar betapa dalamnya luka yang kami alami. 30 tahun kegagalan telah menjadikan kami seperti ini, mendahulukan keraguan daripada kepercayaan. Jawapan daripada pihak Malaysia di luar jangkaan. Mereka menerima semua syarat itu. Malah, mereka menambah satu lagi perkara, kami akan tanggung risikonya jika kami gagal. Bilik mesyuarat menjadi senyap mendengar kata-kata itu. Malik pun terdiam seketika. Jurutera asing yang datang sebelum ini semuanya menjamin kejayaan. Mereka berjanji untuk berjaya dengan teknologi canggih mereka. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka mengakui kemungkinan gagal, namun bersedia menanggung risikonya. Saya merasai perasaan yang aneh. Naluri memberitahu saya ada sesuatu yang berbeza.
Apabila saya berbincang dengan rakan sekerja, reaksi mereka bercampur baur. Profesor Hashim kelihatan bingung. Katanya, ini kali pertama dia mendengar jurutera asing berkata mereka mungkin gagal. Profesor Rashid pula berasa curiga. Dia bimbang jika mereka menyembunyikan sesuatu atau tidak yakin dengan diri sendiri. Profesor Farouk mempunyai pemikiran yang serupa, tetapi saya mempunyai rasa ingin tahu yang pelik. Saya merasakan mereka berbeza daripada orang asing yang sombong sebelum ini. Walaupun saya masih ragu-ragu, ada sedikit jangkaan. Maklumat mengenai pasukan penyelidik Malaysia mula masuk. Mereka berkata 11 orang akan datang. Perancis membawa lebih 50 orang. Dan Amerika Syarikat 30 orang. Jerman dan Jepun juga lebih daripada 20 orang. Malaysia hanya 11 orang. Staf Jabatan Pertanian bimbang. Bertanya apa yang boleh dilakukan oleh sebilangan kecil ini. Ketua Jabatan, Zaid, berkata, keikhlasan mereka diragui. Sokongan yang betul sepatutnya menghantar lebih ramai tenaga kerja. Senarai peralatan juga sama. Negara lain membawa puluhan kontena peralatan, tetapi Malaysia hanya membawa beberapa truk kecil. Nabil menggelengkan kepala, tertanya-tanya apa yang boleh dilakukan dengan peralatan sebanyak itu. Yang lebih mengejutkan ialah rancangan mereka, menanam ubi kentang dengan air, bukan tanah. Mereka memanggilnya hidroponik atau vertigasi. Ini adalah kaedah yang tidak pernah saya dengar. Sungguh tidak masuk akal bercucuk tanam dengan air di padang pasir. Saya berkata di bilik mesyuarat, mereka mahu menutup padang pasir dengan ubi kentang, bukankah itu kawasan Tuhan? Profesor Hashim pun menggelengkan kepala. Katanya, hidroponik di padang pasir yang kekurangan air adalah karut. Malik menjadi lebih skeptikal. Dia berkata negara Malaysia itu sendiri tidak boleh dipercayai. Adakah sebuah negara kecil di Asia boleh melakukan apa yang gagal dilakukan oleh negara-negara maju barat? Dia malah curiga jika mereka memandang rendah terhadap kami. Media juga kritikal. Algeria Times menulis dalam editorialnya bahawa kami tidak boleh menjadi bahan uji kaji asing yang lain. Katanya, jika gagal lagi, ia akan menjadi malu negara. Ahli Parlimen pembangkang lebih lantang, menekan Malik dalam sesi soal jawab Parlimen. Mereka membacakan senarai negara yang gagal, menyerang dengan mengatakan Malaysia pun akan sama. Malik tidak dapat menjawab dengan betul. Reaksi rakyat juga dingin. Apabila saya bertanya kepada rakyat di jalanan, kebanyakan mereka skeptikal. Seorang peniaga bernama Abu Bakar berkata, mereka akan gagal lagi seperti yang selalu berlaku. Namun, ada suara lain yang muncul. Ada generasi muda yang menaruh harapan. Faridah, seorang pelajar universiti, berkata, mungkin kali ini berbeza. Terlalu awal untuk berputus asa. Reaksi petani lebih rumit. Petani Ali berkata, kami telah ditipu berkali-kali. Kali ini pun akan sama. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berkata ini adalah harapan terakhir mereka. Saya menyampaikan berita kedatangan pasukan penyelidik Malaysia kepada pelajar. Reaksi bercampur baur. Ahmad menunjukkan jangkaan, tetapi Fatima tidak berminat. Mereka akan gagal lagi seperti yang selalu berlaku, katanya. Yusuf bertanya, apa pendapat Profesor? Saya menjawab dengan jujur. Saya tidak pasti, tetapi saya rasa kali ini ada sesuatu yang berbeza. Sebenarnya, saya sendiri tidak yakin. Sukar bagi saya untuk percaya setelah menyaksikan 30 tahun kegagalan. Namun, kata-kata kami akan tanggung risikonya jika kami gagal terus bermain di fikiran saya. Beberapa hari kemudian, ketibaan pasukan penyelidik Malaysia diumumkan secara rasmi. Malik berkata dengan berhati-hati dalam sidang media, ini adalah peluang terakhir. Jika tiada hasil, ia akan dihentikan serta-merta. Malam itu, saya merenung padang pasir dan berfikir, apa yang akan berlaku kali ini? Bolehkah ia benar-benar berbeza? Di satu sudut hati, ada sedikit keterujaan, tetapi pada masa yang sama, saya bersedia untuk satu lagi kekecewaan. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Saya pertama kali melihat pasukan penyelidik Malaysia di lapangan terbang pada hari mereka tiba. 11 rakyat Malaysia turun dari pesawat. Mereka tidak memakai suit, tetapi pakaian kerja. Mereka jelas berbeza daripada jurutera Perancis atau Amerika. Mereka selalu datang dalam suit dan memulakan dengan mesyuarat. Datuk Dr. Azman bin Kasim, ketua pasukan, memberi salam kepada saya. Selamat sejahtera, katanya dalam bahasa Melayu. Saya menjawab dalam bahasa Arab. Kemudian Datuk Dr. Azman cuba menjawab dalam bahasa Arab yang kekok. Walaupun sebutannya janggal, keikhlasan beliau terasa.
Perkara pertama yang mereka lakukan sejurus keluar dari lapangan terbang sangat mengejutkan. Bukannya memeriksa peralatan, tetapi menyentuh pasir padang pasir. Datuk Dr. Azman mengambil pasir di tapak tangannya dan merasainya. Ahli pasukan lain pun sama. Dr. Suresh Kumar mengeluarkan termometer. Ketika itu jam 2 petang dan ia menunjukkan 52 darjah Celsius. Dia mengangguk dan mencatat sesuatu. Anehnya, tiada tanda-tanda panik. Di dalam kereta, Datuk Dr. Azman berkata, di Malaysia, suhu boleh mencapai 40 darjah pada musim panas, tetapi 52 darjah adalah kali pertama. Dia tersenyum sambil berkata begitu dengan wajah yang penuh cabaran. Apabila kami tiba di pusat penyelidikan dan melihat peralatan mereka, saya terkejut. Ia bukan mesin gergasi seperti negara lain, tetapi peralatan kecil dan canggih. Datuk Dr. Azman menjelaskan, ketepatan lebih penting daripada saiz. Wong Pei Ling mengeluarkan alat ujian kualiti air. Dia menguji air bawah tanah di kawasan kami. Selepas melihat hasilnya, dia menggelengkan kepala. Kepekatan garam adalah separuh daripada air laut. Biasanya, air itu tidak boleh digunakan untuk pertanian. Tetapi mereka tidak berputus asa. Iskandar bin Ahmad berkata, jika ada masalah, kita cari penyelesaian. Mereka segera mula memasang sistem penyingkiran garam. Minggu pertama sangat sukar. Suhu mencecah 52 darjah, menjadikan kerja luar hampir mustahil. Mereka hanya boleh bekerja dari jam 6 pagi hingga 10 pagi, dan selepas jam 5 petang. Jumlah masa kerja harian kurang daripada 8 jam. Namun pasukan Malaysia tidak berputus asa. Datuk Dr. Azman berkata, bukan air yang mendidih, tetapi kita mesti bertahan sehingga kita sejuk. Kata-kata itu sangat mengesankan. Kerja memasang rumah hijau bermula, tetapi masalah terus timbul. Apabila ribut pasir melanda, peralatan tertimbus, dan bahagian logam berubah bentuk akibat pengembangan haba. Kerja seharian terpaksa bermula dari awal semula apabila pasir menumpuk. Pasukan Malaysia bangun pada jam 5 pagi setiap hari. Dari penginapan mereka ke pusat penyelidikan adalah 30 minit berjalan kaki, tetapi tiada pengangkutan. Mereka berjalan merentasi padang pasir 52 darjah. Fatimah Az-Zahra pernah rebah akibat strok haba. Dia dibawa ke hospital, tetapi keluar sehari kemudian dan kembali bekerja walaupun doktor menasihatkan dia berehat seminggu. Saya tersentuh melihatnya. Proses membina sistem hidroponik lebih sukar. Tanah yang berpasir menyebabkan tangki air sengit apabila cuba dipasang. Apabila paip ditanam, ia pecah akibat pengembangan haba. Datuk Dr. Azman melukis semula pelan reka bentuk hingga larut malam. Dia perlu mengira semula segala-galanya agar sesuai dengan persekitaran padang pasir. Saya pergi ke penginapannya untuk menghantar teh dan melihat puluhan pelan di mejanya. Siti Aisyah binti Daud memulakan eksperimen pertumbuhan-tumbuhan. Dia menanam benih ubi kentang dalam pasu kecil dan meletakkannya di dalam rumah hijau. Tetapi percubaan pertama gagal. Suhu di dalam rumah hijau naik sehingga 60 darjah dan semua tumbuhan layu. Mereka menambah baik sistem penyejukan. Mereka memasang lebih banyak kipas dan menambah penutup teduhan. Tetapi penggunaan elektrik terlalu tinggi menyebabkan gangguan bekalan elektrik yang kerap. Bekalan elektrik di kawasan kami tidak stabil. Dr. Lim Wei Zong mencadangkan alternatif, memasang panel solar untuk mencipta sumber kuasa bebas. Tetapi ribut pasir sering mengotorkan panel, mengurangkan kecekapannya. Menjadi rutin harian untuk membersihkan panel solar setiap subuh. Pasukan Malaysia bergilir-gilir mengelapnya dengan kain basah. Saya menawarkan diri untuk membantu, tetapi mereka menolak. Pada minggu kedua, pucuk pertama muncul. Siti Aisyah menjerit di dalam rumah hijau. Semua orang berlari ke sana. Ia adalah pucuk hijau yang sangat kecil, tetapi terasa seperti satu keajaiban. Datuk Dr. Azman melihat pucuk itu dengan teliti. Matanya bersinar. Mungkin boleh, dia menggumam. Ahli pasukan lain bersorak. Hati saya berdebar tanpa sedar. Tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, pucuk itu layu. Mereka gagal mengawal kepekatan garam dengan betul. Wajah pasukan Malaysia menjadi muram. Namun, mereka tidak berputus asa. Dr. Lim berkata, kegagalan adalah ibu kejayaan. Sekarang kita tahu apa masalahnya. Mereka segera mula menambah baik sistem penyingkiran garam. Kerja berterusan sepanjang malam. Mereka memanfaatkan waktu malam apabila suhu turun kepada 35 darjah. Mereka menukar paip, membersihkan penapis dengan lampu suluh. Saya turut membantu.
Pada minggu ketiga, percubaan kedua bermula. Kali ini, mereka bersedia dengan lebih teliti. Mereka memeriksa kualiti air setiap jam dan mengawal suhu dengan lebih halus. Pasukan Malaysia menjaga rumah hijau secara bergilir-gilir 24 jam sehari. 5 hari kemudian, pucuk lain muncul. Kali ini, ia kelihatan lebih sihat, dengan warna hijau yang lebih terang. Datuk Dr. Azman menyiramnya dengan berhati-hati, tangannya menggigil. Seminggu berlalu, dan pucuk itu kekal sihat. Malah, ia tumbuh lebih baik. Daun kedua mula keluar. Harapan kembali ke wajah pasukan Malaysia, tetapi masalah lain timbul. Ribut pasir yang teruk memecahkan kaca rumah hijau. Udara sejuk masuk semalaman, menyebabkan tumbuhan terkejut. Pasukan Malaysia melakukan pembaikan kecemasan sepanjang malam. Mereka membuat penutup sementara dengan plastik dan memasang pemanas. Mereka mengawal suhu sepanjang malam hingga subuh. Nasib baik, tumbuhan itu terselamat. Malah, ia kelihatan lebih kuat. Datuk Dr. Azman berkata, apabila menghadapi kesukaran, kita menjadi lebih kuat. Tumbuhan pun sama seperti manusia. Selepas sebulan, keadaan di dalam rumah hijau berubah sepenuhnya. Pucuk ubi kentang tumbuh di puluhan pasu. Walaupun kecil, ia kelihatan sihat. Sukarnya untuk percaya ia tumbuh di padang pasir. Saya melawat rumah hijau setiap hari. Saya menjaga tumbuhan bersama pasukan Malaysia. Saya belajar banyak daripada mereka, bukan sahaja teknologi tetapi juga semangat untuk tidak berputus asa. Suatu hari, Datuk Dr. Azman berkata kepada saya, Profesor juga kini sebahagian daripada pasukan kami. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Saya sangat menghargai kata-kata itu. Buat pertama kali dalam 30 tahun, saya merasakan harapan. Malam itu, sambil melihat pucuk hijau di dalam rumah hijau, saya sedar, teknologi disempurnakan oleh keikhlasan manusia, bukan peralatan. Memasuki bulan kedua, keadaan mula berubah. Pasukan Malaysia telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan persekitaran tempatan. Datuk Dr. Azman kini boleh berbual ringkas dalam bahasa Arab. Siti Aisyah malah boleh berjenaka dengan petani kami. Walaupun bahasa mereka kekok, hati mereka bersatu. Tetapi masalah yang tidak dijangka berlaku. Satu malam, kecurian berlaku di rumah hijau. 2 pam hidroponik hilang. Apabila pengawal keselamatan Hasan menyedarinya, sudah terlambat. Datuk Dr. Azman tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, seseorang mengambilnya kerana mereka memerlukannya. Kita sepatutnya lebih berhati-hati. Saya terkejut melihat reaksi itu. Orang asing lain pasti akan kecoh. Masalah yang lebih besar adalah rasuah. Dalam proses mengimport peralatan, pegawai kastam meminta rasuah. Untuk membawa masuk alat ganti, kami perlu membayar 3 kali ganda harga biasa. Pasukan Malaysia panik. Dr. Suresh bertanya kepada saya, apa yang patut kami lakukan? Saya menjawab dengan jujur, ini adalah realiti kami. Salah satu sebab jurutera asing berputus asa. Tetapi Datuk Dr. Azman mencari cara lain. Mereka memutuskan untuk membuatnya sendiri menggunakan bahan yang boleh didapati secara tempatan. Mereka membeli pipe dari kedai besi buruk dan mendapatkan komponen elektronik dari kedai elektronik. Ia adalah pendekatan yang sama sekali baru. Wong Pei Ling mula belajar mengimpal daripada Abdullah, seorang juru teknik tempatan. Mereka belajar melalui isyarat kerana masalah bahasa. Pada mulanya kekok, tetapi dia cepat belajar. Iskandar bin Ahmad melakukan pendawaian elektrik sendiri. Dia mereka bentuk semula segala-galanya untuk sepadan dengan sistem voltan negara kami, agar ia boleh berfungsi walaupun dalam persekitaran yang kerap terputus bekalan elektrik. Melihat ini, petani tempatan mula membuka hati mereka. Petani Ali adalah yang pertama melawat rumah hijau. Dia mahu memastikan sama ada rakyat Malaysia benar-benar mahu bercucuk tanam. Datuk Dr. Azman menjelaskan kepada Ali bagaimana sistem hidroponik berfungsi dan mengapa mereka bercucuk tanam dengan air. Ali kelihatan bingung tetapi berminat. Omar, bapa Fatima, juga datang. Katanya, anak perempuannya sering bercerita tentang rakyat Malaysia di universiti. Dia mahu melihat sendiri. Siti Aisyah melayannya dengan baik. 3 bulan kemudian, keajaiban berlaku. Putik bunga muncul pada tumbuhan ubi kentang. Ia masih kecil, tetapi jelas putik bunga. Ia akan menjadi bunga ubi kentang pertama yang tumbuh di padang pasir. Pasukan Malaysia bersorak. Air mata bergenang di mata Datuk Dr. Azman. Ia adalah saat di mana usaha 3 bulan membuahkan hasil. Hati saya juga berdebar. Apabila berita itu tersebar, orang ramai dari Jabatan Pertanian datang.
Timbalan Menteri Amine sendiri datang melawat. Dia kagum melihat di dalam rumah hijau. Katanya, ubi kentang benar-benar tumbuh di padang pasir. Namun, Menteri Malik masih skeptikal. Katanya, bunga itu bagus, tetapi kita perlu lihat sama ada ia boleh dituai. Beliau berkata masih terlalu awal untuk mengatakan ia berjaya. Media juga mula menunjukkan minat. Algeria TV datang untuk membuat liputan. Seorang wartawan meminta temu bual dengan Datuk Dr. Azman. Dia bertanya bagaimana mereka boleh menanam ubi kentang di padang pasir. Datuk Dr. Azman menjawab, teknologi disempurnakan oleh manusia, bukan peralatan. Ini kerana kami tidak berputus asa dan terus berusaha. Temu bual itu disiarkan di seluruh negara. Reaksi penonton sangat menakjubkan. Komen-komen yang menyokong membanjiri ruang komen. Seorang penonton berkata, akhirnya ada harapan. Rakyat Malaysia mencipta keajaiban. Mohamed, seorang petani muda melawat rumah hijau. Dia mahu belajar hidroponik. Pasukan Malaysia dengan senang hati mengajarnya. Pemindahan teknologi bermula. Fatimah Az-Zahra mengajar Mohamed cara menguruskan air. Dia menerangkan cara mengawal kepekatan garam dan massa untuk membekalkan nutrien. Mohamed mencatat dengan tekun. Dr. Lim mengajar pengurusan pemasangan elektrik. Dia menunjukkan cara menangani gangguan bekalan elektrik dan cara menguruskan panel solar. Mata Mohamed bersinar. Beberapa bulan kemudian, penuaian ubi kentang pertama bermula. Saiznya kecil, tetapi ia adalah ubi kentang yang sempurna. Datuk Dr. Azman dengan berhati-hati menggali ubi kentang pertama. Semua orang menahan nafas dan memerhati. Ubi kentang itu sangat cantik. Permukaannya licin dan warnanya elok. Tiada tanda-tanda serangan perosak. Sukar untuk percaya ia tumbuh di padang pasir. Siti Aisyah memotong ubi kentang itu dan merasainya. Katanya, ia manis dan berperisa. Ahli pasukan lain turut merasai satu persatu. Mereka semua mengangkat ibu jari. Saya juga makan sepotong. Rasanya sungguh sedap. Lebih baik daripada ubi kentang yang diimport dari Eropah. Saya tidak menyangka ubi kentang yang tumbuh di padang pasir boleh sesedap ini. Apabila berita tersebar, petani berbondong-bondong datang. Bukan sahaja Ali, Omar, dan Mohamed, tetapi juga petani dari kampung berdekatan. Mereka semua menyentuh ubi kentang itu dengan rasa kagum. Seorang petani berkata, adakah ini benar-benar tumbuh di tanah kita? Rasanya seperti mimpi. Petani lain kagum, berkata, kita tidak perlu lagi membeli ubi kentang dari luar negara. Tetapi saat yang paling menyentuh hati adalah yang lain. Petani tempatan secara sukarela mula menjaga keselamatan rumah hijau. Mereka berkata mereka akan bergilir-gilir menjaga pada waktu malam. Ali berkata, ini kini milik kita. Kita mesti melindunginya. Rakyat Malaysia memberi kita harapan, jadi kita perlu melindungi mereka. Mendengar kata-kata itu, Datuk Dr. Azman sebak. Rumah hijau, yang selama ini mereka jaga semalaman kini, dijaga secara sukarela oleh petani tempatan. Ia sangat menyentuh hati. Akhirnya penuaian sebenar bermula. Sebanyak 30 gram ubi kentang diperoleh dari satu rumah hijau. Jumlahnya kecil, tetapi maknanya besar. Ia adalah tuaian pertama yang tumbuh di padang pasir. Pasukan Malaysia terus menjalankan penyelidikan, tinggal di Algeria 5 hingga 6 bulan setahun. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di padang pasir ini. Saya sentiasa berterima kasih atas pengorbanan mereka. Dr. Lim berkata, ini baru permulaan. Kita perlu membina lebih banyak rumah hijau. Datuk Dr. Azman bersetuju. Katanya, satu rumah hijau tidak cukup, kita perlu menyebarkannya. Pada waktu subuh, sambil melihat pucuk hijau di dalam rumah hijau, saya sedar, perkara yang dianggap mustahil selama 30 tahun kini menjadi kenyataan. Padang pasir bukan lagi tanah keputusasaan. Peluh dan keikhlasan mereka menggerakkan hati petani. Semakin ramai orang yang mahu mempelajari teknologi itu. Pasukan Malaysia dengan senang hati mengajar segala-galanya. Maka, pembinaan rumah hijau kedua bermula. Kali ini, petani tempatan turut serta secara langsung. Mohamed memimpin dan mengetuai petani lain. Malam itu, saya terfikir, kata-kata Datuk Dr. Azman benar. Teknologi disempurnakan oleh keikhlasan manusia, bukan peralatan. Apa yang mereka tunjukkan bukanlah teknologi canggih, tetapi keazaman manusia untuk tidak berputus asa. Namun, godaan yang tidak dijangka muncul. Apabila kejayaan teknologi Malaysia tersebar di peringkat antarabangsa, syarikat pertanian gergasi barat mula bergerak secara senyap. Tetapi kali ini,
Mereka menyasarkan individu, bukan kerajaan. Mereka menyasarkan Menteri Pertanian Malik Said secara langsung. Pierre Dupont, wakil agrotek dari Prancis, bertemu Malik secara rahsia di sebuah hotel mewah di Algiers. Dupont menawarkan jumlah wang yang besar. Dia berjanji akan memberi sokongan 30 bilion bersama dengan pampasan pribadi jika sistem Malaysia diserahkan kepada mereka. Malik tertarik. Kedudukan politiknya sangat tidak stabil akibat kegagalan politik sebelum ini. Presiden meraguinya dan serangan pembangkang semakin teruk. Jika dia boleh mencapai kejayaan besar dalam situasi ini, kebangkitan politik mungkin berlaku. Naib Presiden Global Farm dari Amerika Syarikat, John Miller, mengambil pendekatan yang serupa. Dia menawarkan syarat yang lebih spesifik. Jika teknologi Malaysia dipindahkan, mereka akan membina ladang pertanian besar-besaran di seluruh Algeria dan membayar pampasan pribadi kepada Malik ke akaun Bank Switzerland. Saya berasa cemas kerana saya tahu sedikit sebanyak keadaan dalaman Jabatan Pertanian. Ada kemungkinan Malik akan dibutakan oleh kepentingan pribadi. Dia adalah seorang yang mengejar keuntungan praktikal daripada prinsip. Beberapa hari kemudian Malik membuat keputusan penting, tetapi dia bertindak secara bersendirian, tanpa melalui prosedur kelulusan kerajaan. Dia menghubungi pegawai tentera berpangkat tinggi secara pribadi dan mengarahkan rumah hijau disekat. Pada jam 6 pagi, tentera bersenjata mengepung pusat penyelidikan. Malik datang sendiri ke lokasi dan mengumumkan bahawa semua kemudahan penyelidikan kini akan ditukar kepada projek negara. Katanya, kerjasama baru dengan syarikat asing diperlukan. Datuk Dr. Azman dan pasukan Malaysia terkejut sepenuhnya. Semuanya berubah dalam sekelip mata. Kemudahan yang mereka bina dengan darah dan peluh disekat secara unilateral. Tetapi Datuk Dr. Azman tidak marah. Dia hanya memandang peralatan itu tanpa berkata apa-apa. Siti Aisyah membantah sambil menangis. Tetapi Datuk Dr. Azman berkata dengan tenang, "Kita datang bukan untuk menjual teknologi. Apa yang kita rugi sekarang bukanlah peralatan, tetapi kepercayaan." Dr. Suresh marah. Dia kecewa kerana semua usaha mereka musnah dalam sekelip mata. Wong Pei Ling juga menggenggam penumbuk. Tetapi Datuk Dr. Azman menenangkan ahli pasukannya. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Petani tempatan yang mendengar berita itu berbondong-bondong datang. Ali, Omar, dan Mohammed memimpin, berkumpul di hadapan rumah hijau, puluhan petani bersama-sama. Ali menjerit kepada tentera, "Orang-orang ini menggali tanah bersama kami. Ini adalah harapan yang kami lindungi dengan tangan kami sendiri." Omar bersuara, "Mereka menjerit bahawa rakyat Malaysia tidak boleh dihalau." Petani-petani berdiri di hadapan rumah hijau, menghalang kemasukan tentera. Mohammed berkata, "Ini adalah sesuatu yang kita bina bersama. Tiada siapa yang boleh merampasnya." Malik terkejut. Dia tidak menjangkakan tentangan daripada petani. Dia mengarahkan tentera untuk menyuraikan petani. Tetapi, petani tidak berganjak. Datuk Dr. Azman mengalirkan air mata melihat pemandangan itu. Dia tersentuh dengan hati petani yang mahu melindungi mereka. Kepercayaan yang dibina melalui kerja bersama kini bersinar pada saat ini. Tetapi keadaan menjadi lebih teruk. Malik mengeluarkan kata dua. Jika pasukan Malaysia tidak pergi dalam masa 24 jam, mereka akan diusir secara paksa. Katanya, tiada sebab lagi untuk mereka kekal di Algeria. Malam itu, Datuk Dr. Azman menyulitkan data sepanjang malam untuk melindungi hasil penyelidikan dan bahan teknikal. Dia berkata dengan tenang, "Teknologi bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang mesti kita lindungi." Dr. Suresh menyimpan cakra keras yang penting sebagai persediaan sekiranya berlaku sesuatu. Ahli pasukan lain turut menyusun bahan teras, cuba melindungi sistem daripada dimusnahkan sepenuhnya. Siti Aisyah berkata kepada petani, "Kami pergi, tetapi teknologi ini milik anda. Jangan berputus asa dan teruskan." Petani semakin menangis mendengar kata-kata itu. Pada waktu subuh, pasukan Malaysia menghabiskan malam terakhir di penginapan mereka. Datuk Dr. Azman berkata kepada ahli pasukannya, "Kita datang bukan untuk menjual ubi kentang. Kita datang untuk melindungi teknologi." Fatimah Az-Zahra bertanya, "Adakah kita perlu berputus asa begitu sahaja?" Datuk Dr. Azman menggelengkan kepala. Katanya, "Bukan berputus asa, tetapi menunggu kebenaran akan terbukti suatu hari nanti." Iskandar bimbang. Dia bertanya apa yang akan berlaku kepada petani jika mereka pergi. Datuk Dr. Azman menjawab,
mereka akan melindunginya sendiri. Apa yang kita tanam bukanlah teknologi, tetapi keyakinan. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke lapangan terbang, mereka menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ratusan petani berbaris di tepi jalan, menghantar pasukan Malaysia pergi. Mereka melambaikan tangan dengan senyap dan mengucapkan terima kasih. Ali menghampiri Datuk Dr. Azman dan berkata, "Abang-abang boleh pergi, tetapi kami akan teruskan. Kami tidak akan lupa teknologi yang diajar." Datuk Dr. Azman mengalirkan air mata lagi mendengar kata-kata itu. Di lapangan terbang, Datuk Dr. Azman berkata buat kali terakhir, "Kita tidak kalah, kebenaran akan menang." Dia berkata kerakusan peribadi Malik Said akhirnya akan terbongkar. Selepas pasukan Malaysia pergi, rumah hijau itu diserahkan kepada syarikat-syarikat barat. Tetapi ada perasaan bahawa sesuatu yang tidak kena sedang berlaku. Kemarahan petani semakin memuncak. Malam itu saya terfikir, Malik mungkin boleh merampas teknologi, tetapi dia tidak boleh merampas hati rakyat. Kepercayaan yang ditinggalkan oleh rakyat Malaysia tidak boleh dirampas oleh sesiapa. Sehari selepas pasukan penyelidik Malaysia pergi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku di seluruh Algeria. Petani mula bangkit dari subuh. Petani di kawasan kami mula-mula berkumpul di hadapan Jabatan Pertanian. Ali memimpin, melaungkan slogan, "Jika jurutera Malaysia dihalau, kita akan kelaparan lagi." Berita itu tersebar dengan cepat melalui media sosial ke kawasan luar bandar di seluruh negara. Pada sebelah petang, petani dari kawasan lain mula menyertai. Demonstrasi berlaku di Constantine, Oran, dan Sétif. Saya terkejut melihat pemandangan itu. Ini kali pertama saya melihat petani yang selama 30 tahun tidak peduli dengan dasar pertanian, bertindak aktif sedemikian. Saya sedar betapa dalamnya kepercayaan mereka terhadap pasukan Malaysia. Omar berkata dalam temu bual TV, "Rakyat Malaysia berpeluh bersama kami. Tanpa mereka, pertanian di padang pasir mustahil." Mohamed bersuara. Katanya, teknologi yang mereka pelajari selama setahun tidak boleh dirampas. Demonstrasi semakin besar. Bukan sahaja petani, malah pelajar universiti turut menyertai. Fatima dan rakan-rakannya mengadakan perhimpunan di kampus. Mereka juga memulakan petisyen menuntut kepulangan jurutera Malaysia. Media juga mula bergerak. Algeria Times menerbitkan editorial. Kandungan editorial itu mempersoalkan mengapa kerajaan menghentikan projek yang berjaya. Pendapat umum rakyat mula menyokong pasukan Malaysia. Malik panik. Dia tidak menjangkakan penentangan sebesar ini. Dia mengadakan sidang media kecemasan untuk menjelaskan. Dia menekankan bahawa kerjasama antara bangsa yang lebih besar diperlukan. Tetapi soalan wartawan tajam. Seorang wartawan bertanya, "Mengapa anda tiba-tiba menghentikan projek yang berjaya?" Malik tidak dapat menjawab dengan betul, hanya memberikan alasan. Wartawan lain mendesak, "Mengapa petani menentang?" Malik menjawab bahawa petani tidak memahami keadaan. Dia menolak dengan mengatakan ia memerlukan pertimbangan profesional. Pada masa itu saya dihubungi. Mereka mahu saya datang ke sidang media untuk memberikan pandangan pakar. Selepas berfikir, saya memutuskan untuk pergi. Saya rasa saya perlu mengatakan kebenaran. Bilik sidang media penuh dengan ketegangan. Malik masih cuba membenarkan keputusannya. "Mereka hanyalah jurutera asing," katanya. "Kita boleh mendapatkan pelaburan yang lebih besar." Saya tidak tahan lagi. Saya bangun dan mengambil mikrofon. Saya berkata, sebagai seseorang yang telah terlibat dalam pendidikan pertanian selama 30 tahun, saya mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Bilik sidang media menjadi sunyi. Saya berkata perlahan-lahan, "Ini adalah benih yang ditanam oleh Malaysia, tetapi kini ia adalah kehidupan yang mesti kita lindungi. Mereka bukan hanya jurutera asing, tetapi rakan kongsi yang membina harapan kami bersama-sama." Kata-kata itu menggemparkan bilik sidang media. Petani yang hadir bertepuk tangan. Wartawan mengangguk. Wajah Malik menjadi kaku, tetapi saya terus bercakap. Saya memberi kesaksian tentang apa yang saya lihat sepanjang tahun lalu. Rakyat Malaysia bekerja sepanjang malam di padang pasir 52 darjah. Mereka berpeluh bersama petani, berkongsi teknologi. Semua orang tahu mereka tidak datang kerana wang, kata saya. Wakil petani juga mengambil mikrofon. Mereka berkata, rakyat Malaysia tidak mendiskriminasi mereka dan bekerja bersama seperti petani sebenar. Tidak masuk akal untuk menghalau orang seperti ini. Mereka menjerit. Suasana di bilik sidang media berubah sepenuhnya. Kritikan terhadap Malik membanjiri. Seorang wartawan bertanya, "Adakah anda merosakkan projek negara kerana kepentingan peribadi?"
Malik cuba membela diri, tetapi sudah terlambat. Sidang media itu gagal dan kedudukannya menjadi lebih teruk. Petani, media, dan pendapat umum rakyat semuanya berpaling daripadanya. Petang itu, mesyuarat tergempar diadakan di Istana Presiden. Presiden memanggil Malik, meminta pertanggungjawaban atas demonstrasi nasional dan kemerosotan pendapat umum. Presiden marah. Beliau bertanya mengapa dia bertindak secara bersendirian tanpa kelulusan kerajaan. Malik membela diri dengan mengatakan, ia adalah untuk faedah ekonomi yang lebih besar, tetapi ia tidak meyakinkan. Masalah yang lebih besar ialah urusan rahsia dengan syarikat barat dibongkar oleh media. Malah wang pendahuluan yang masuk ke akaun pribadinya didedahkan. Kerjaya politik Malik berakhir. Keesokan harinya, Presiden sendiri mengumumkan, Menteri Malik Said dipecat serta-merta. Dan beliau mengisytiharkan bahawa mereka akan secara rasmi meminta pasukan Malaysia untuk kembali. Yusof, yang dilantik sebagai Menteri Pertanian yang baru, segera menghubungi Malaysia. Kandungannya adalah jemputan rasmi untuk kembali sebagai delegasi kerjasama teknikal, dengan syarat yang lebih baik daripada sebelumnya. Petani yang mendengar berita itu bersorak. Ali mengalirkan air mata sambil berkata, akhirnya keadilan menang. Abang-abang Malaysia boleh kembali. Seminggu kemudian, Datuk Dr. Azman menghubungi. Katanya, mereka akan menyusun semula pasukan dan kembali. Kali ini, mereka akan memulakan projek berskala penuh dengan lebih ramai tenaga kerja dan peralatan. Apabila saya pergi ke lapangan terbang untuk menyambut mereka, saya sangat terharu. Datuk Dr. Azman memegang tangan saya dan berkata, ini mungkin kerana Profesor berani bersuara. Kebenaran telah menang. Di rumah hijau yang dibuka semula, Datuk Dr. Azman memusingkan injap tangki air. Embun terbentuk pada daun ubi kentang. Ia adalah saat harapan bermula semula. Selepas setahun, saya berkata kepada Datuk Dr. Azman, sekarang, kerjasama sebenar bermula. Dia mengangguk dan menjawab, kita tidak menang. Rakyat Algeria sendiri yang percaya mereka boleh melakukannya. Petani berkumpul di sekeliling rumah hijau. Mereka menyambut pasukan Malaysia dengan gembira. Ali memeluk Datuk Dr. Azman. Mohamed juga menangis dan mengucapkan terima kasih. Malam itu, saya sedar, kerja yang dilakukan dengan keikhlasan akhirnya akan diiktiraf oleh orang ramai. Keikhlasan pasukan Malaysia akhirnya menggerakkan hati rakyat sebuah negara. 6 bulan selepas pasukan Malaysia kembali, kerajaan Algeria membuat keputusan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Menteri Pertanian yang baru, Yusof, mengumumkan bahawa juruteknik Malaysia akan dilindungi sebagai aset negara. Beliau mengisytiharkan bahawa negara akan bertanggungjawab ke atas keselamatan dan persekitaran penyelidikan mereka. Ini adalah langkah yang menakjubkan. Melindungi jurutera asing seperti bakat utama negara sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku. Tetapi kerajaan Algeria tahu nilai pasukan Malaysia dengan tepat. Presiden sendiri meningkatkan belanjawan. Beliau mengumumkan bahawa sejumlah 200 juta akan dilaburkan dalam penyelidikan pertanian padang pasir selama 5 tahun. Ini adalah jumlah yang tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Datuk Dr. Azman menghargai sokongan itu, tetapi berhati-hati. Katanya, harapan yang terlalu besar memberi tekanan. Tetapi saya berkata, Anda layak mendapatnya. Anda telah membuktikannya. Pertukaran penyelidikan juga diperluas secara rasmi. 10 lagi penyelidik tambahan dihantar dari Malaysia. Program pertukaran untuk menghantar penyelidik muda Algeria ke Malaysia juga bermula. Fatima terpilih sebagai pelajar pertukaran pertama. Dia dijadualkan menjalani latihan selama 6 bulan di Jabatan Pertanian Malaysia. Dia penuh dengan impian. Dia berkata dia akan kembali dengan teknologi pertanian terkini dari Malaysia. Mohamed juga mendapat peluang melawat Malaysia untuk mengikuti kursus pakar hidroponik. Sebelum bertolak, dia berkata kepada saya akan berjaya dan membantu petani kami. Sementara itu, minat masyarakat antarabangsa mula meningkat. FAO menghantar delegasi tinjauan. Mereka mahu melihat sendiri kejayaan hidroponik di padang pasir. Delegasi FAO kagum apabila melawat rumah hijau. Mereka berkata mereka tidak percaya hasil seperti itu boleh dicapai di padang pasir 52 darjah. Marco Rossi, ketua delegasi, berkata, ini adalah revolusi. Yang lebih menakjubkan ialah hasil tuaian. Satu rumah hijau menghasilkan 500 kg ubi kentang setahun. Ini adalah 10 kali ganda produktiviti pertanian di kawasan terbuka dengan keluasan yang sama. Penggunaan air pula dikurangkan sebanyak 70%.
FAO memutuskan untuk mendaftarkan kes ini sebagai standard antarabangsa di bawah nama Sistem Hidroponik K Malaysia. Mereka mengumumkan bahawa ia akan disebarkan ke kawasan kering di seluruh dunia. Apabila berita tersebar, negara lain mula menunjukkan minat. Secara mengejutkan, permintaan penanda aras datang dari Amerika Syarikat, Jerman, dan Perancis. Negara-negara yang sama yang telah gagal sebelum ini. Jabatan Pertanian Asraas menghantar delegasi. Mereka kagum dengan kepakaran teknologi Malaysia. Mereka mahu mengaplikasikannya di kawasan padang pasir California. Datuk Dr. Azman menjawab bahawa dia dengan senang hati akan berkongsi teknologi itu. Institut Penyelidikan Pertanian Jerman juga meminta kerjasama. Mereka mahu menggunakan sistem hidroponik K Malaysia dalam projek bantuan Afrika. Siti Aisyah merancang untuk melawat Jerman. Reaksi Perancis adalah yang paling mengejutkan. Mereka, yang gagal 30 tahun lalu, mahu datang dan belajar semula. Kali ini, mereka berkata mereka akan datang sebagai pelajar. Mereka juga mula mendapat perhatian dalam persidangan antarabangsa. Datuk Dr. Azman dijemput untuk menyampaikan ukap tama di Persidangan Teknologi Pertanian Sedunia. Permintaan adalah untuk membentangkan paradigma baru pertanian padang pasir. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Azman berkata, teknologi boleh dijual, tetapi hati tidak boleh dijual. Katanya, kerjasama teknologi sejati bermula dengan kepercayaan. Penonton memberikan tepukan gemuruh. Minat media juga memuncak. BBC menghasilkan dokumentari bertajuk Keajaiban Padang Pasir, menyoroti kerjasama antara Malaysia dan Algeria. Ia disiarkan di seluruh dunia, mencetuskan reaksi besar. CNN juga menerbitkan artikel khas, memperincikan bagaimana teknologi pertanian Malaysia mengubah padang pasir. Temu bual dengan Datuk Dr. Azman dan saya juga disertakan. Saya berkata dalam temu bual itu, mereka bukan menyelamatkan kami, tetapi mempercayai kami. Katanya, mereka menunjukkan potensi kepada kami yang hanya mengalami kegagalan selama 30 tahun. Kerajaan Malaysia juga mengiktiraf pencapaian ini. Pasukan Datuk Dr. Azman dianugerahkan pingat teknologi sains negara. Presiden sendiri menyampaikan anugerah itu, memuji mereka kerana mewujudkan model baru dalam diplomasi teknologi. Presiden Algeria juga menganugerahkan pingat tertinggi kepada penyelidik Malaysia. Ia adalah pengiktirafan atas sumbangan mereka kepada pembangunan negara. Ia adalah pingat peringkat tertinggi yang diterima oleh orang asing. Kesan ekonomi juga menakjubkan. Import ubi kentang dikurangkan sebanyak 50%, menjimatkan 300 juta mata wang asing setahun. Yang lebih penting, kadar sara diri makanan meningkat. Kesan penciptaan pekerjaan juga besar. Ladang hidroponik yang semakin meningkat mencipta pekerjaan baru. Orang muda mula berminat dalam pertanian, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan sebelum ini. Penyebaran teknologi juga pantas. Kini, sistem hidroponik K Malaysia beroperasi di 10 wilayah di seluruh negara. Penyelidik Malaysia dihantar ke setiap wilayah untuk memberikan panduan teknikal. Ramai juruteknik tempatan juga telah dilatih. Muhammad kini menjadi pakar hidroponik. Dia melatih petani lain. Dia berkongsi teknologi yang dia pelajari di Malaysia. Program pendidikan juga disistemkan. Jabatan hidroponik ditubuhkan di Universiti Pertanian. Saya dilantik sebagai ketua jabatan. Kami mencipta kurikulum bersama profesor dari Malaysia. Minat pelajar juga meningkat. Selepas Fatima kembali dari Malaysia, dia menerangkan dengan penuh semangat kepada rakan sekerjanya. Katanya, masa depan pertanian padang pasir cerah dan kita juga boleh melakukannya. Setahun kemudian, berita menakjubkan tersebar. Arab Saudi meminta untuk mengadaptasi teknologi itu. Pertanyaan serupa datang dari Mesir dan Maghribi. Sistem hidroponik K Malaysia tersebar ke seluruh Timur Tengah. Datuk Dr. Azman mempunyai jadual yang sibuk, bertindak balas terhadap permintaan dari seluruh dunia. Tetapi dia masih menjadikan Algeria sebagai titik rujukan, mengatakan ini adalah permulaan segala-galanya. Saya berbangga melihat Datuk Dr. Azman. Perkara yang kelihatan mustahil 2 tahun lalu kini menjadi kenyataan. Padang pasir bukan lagi tanah keputusasaan, tetapi simbol harapan. 3 tahun telah berlalu. Algeria kini adalah negara yang sama sekali berbeza. Setiap tahun, apabila musim menuai ubi kentang tiba, upacara khas diadakan di seluruh negara. Bendera Malaysia dan Algeria dinaikkan bersebelahan, dan semua orang menjerit, "Terima kasih Malaysia, terima kasih abang-abang." Tahun ini, upacara itu diadakan lagi. Datuk Dr. Azman dan pasukan Malaysia hadir.
Penampilan mereka sama sekali berbeza daripada kali pertama mereka datang 3 tahun lalu. Kini mereka terasa seperti keluarga sebenar. Ali naik ke pentas dan berkata, 3 tahun lalu, kami berputus asa. Tetapi abang-abang Malaysia menanamkan harapan. Kini, anak-anak kita tidak perlu risau tentang kelaparan. Ia adalah perubahan yang menakjubkan. Algeria kini telah bertukar daripada pengimport ubi kentang kepada pengekspor. Tahun lepas, kami mengekspor ubi kentang buat kali pertama ke negara jiran. Pesanan datang dari Libya dan Tunisia. Petunjuk ekonomi juga bertambah baik secara mendadak. KDNK Pertanian meningkat sebanyak 30%. Penghijrahan penduduk luar bandar juga berhenti. Malah, orang muda dari bandar mula kembali ke kawasan luar bandar. Mohamed kini menjadi pemimpin pertanian tempatan. Dia memperluaskan ladangnya sebanyak 10 kali ganda. Dia menggaji 10 pekerja, semuanya pakar hidroponik. Fatima menamatkan pengajian di Universiti Pertanian dan melanjutkan pengajian peringkat kedoktoran mengambil jurusan pertanian padang pasir. Dia akan menjalani latihan tambahan selama 2 tahun di Malaysia. Impiannya adalah untuk menyebarkan sistem hidroponik ke Malaysia ke seluruh Afrika. Tetapi perubahan yang paling menyentuh hati adalah kanak-kanak. Kanak-kanak sentiasa berkumpul berhampiran rumah hijau, memerhati pertumbuhan-tumbuhan ubi kentang dengan kagum. Suatu hari, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun memetik bunga ubi kentang di rumah hijau dan menjerit, "Ubi kentang cinta." Pada saat itu, semua orang ketawa. Ubi kentang kini menjadi simbol cinta kepada kanak-kanak. Datuk Dr. Azman mengalirkan air mata melihat pemandangan itu. Ia adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan 3 tahun lalu. Kanak-kanak padang pasir mula menyayangi pertanian. Pasukan Malaysia masih meneruskan pendidikan dan penyelidikan tempatan. Kini, bilangan kaki tangan tetap telah meningkat kepada 30 orang. Penyebaran teknologi terus berlaku. Sistem hidroponik ke Malaysia kini beroperasi di 20 wilayah di seluruh negara. Terdapat sejumlah 500 rumah hijau, meningkat 100 setiap tahun. Sistem pendidikan juga telah berubah sepenuhnya. Semua sekolah pertanian mengajar hidroponik. Buku teks yang saya tulis telah menjadi buku teks standar. Ia adalah hasil kerja dengan penyelidik Malaysia. Status antarabangsa juga meningkat. Algeria kini menjadi Mekah pertanian padang pasir. Setiap tahun, puluhan negara datang untuk melawat, belajar dari Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Tahun lepas, kami menerima anugerah khas dari PBB sebagai pengiktirafan sumbangan kepada matlamat pembangunan lestari. Datuk Dr. Azman dan saya menerima anugerah itu bersama-sama. Dalam ucapan penerimaannya, Datuk Dr. Azman berkata, anugerah ini bukan milik Malaysia atau Algeria, tetapi milik petani di seluruh dunia. Teknologi menjadi lebih besar apabila ia dikongsi, katanya. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih, perkara yang dianggap mustahil selama 30 tahun kini menjadi kenyataan. Pasukan Malaysia bukan menanam teknologi, tetapi menanam harapan. Kanak-kanak berlari-lari. Pemandangan mereka ketawa sambil memetik bunga ubi kentang sungguh indah. Padang pasir bukan lagi tanah keputusasaan. Datuk Dr. Azman menghampiri saya dan berkata, ini mungkin kerana Profesor. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami dari awal hingga akhir. Saya menggelengkan kepala. Saya berkata saya tidak melakukan apa-apa. Pada masa itu, Datuk Dr. Azman berkata, mereka bukan memberi teknologi, tetapi menanam masa depan. Masa depan itu kini tumbuh di kalangan kanak-kanak ini. Saya menjawab, persaudaraan bukan dihubungkan oleh darah, tetapi oleh kepercayaan. Malaysia dan Algeria kini adalah negara bersaudara yang sebenar. Menjelang matahari terbenam, saya melihat Datuk Dr. Azman melakukan pemeriksaan terakhir di rumah hijau. Dia kelihatan sama seperti 3 tahun lalu, masih bekerja dengan jujur dan rendah diri. Siti Aisyah, Dr. Suresh dan Wang Peiling pun sama. Mereka tidak berubah. Mereka tidak menjadi sombong kerana kejayaan. Mereka masih berpeluh bersama petani. Apabila malam tiba, lampu di rumah hijau dihidupkan. Ia adalah sistem yang beroperasi 24 jam. Ia adalah rumah hijau yang sama di mana pucuk pertama muncul 3 tahun lalu. Kini, ratusan tumbuhan ubi kentang tumbuh. Saya melihat cahaya itu dan berfikir, teknologi disempurnakan oleh hati manusia. Apa yang ditunjukkan oleh pasukan Malaysia bukanlah teknologi canggih, tetapi keikhlasan. Keesokan paginya, satu lagi berita menakjubkan tersebar. Chad, di selatan Gurun Sahara, meminta sokongan teknologi.
Mereka mahu mengadaptasi sistem hidroponik ke Malaysia. Datuk Dr. Azman dengan senang hati bersetuju. Katanya, berdasarkan pengalaman di Algeria, mereka boleh membantu lebih banyak negara. Keajaiban padang pasir itu tersebar ke seluruh Afrika. Saya berkata kepada Datuk Dr. Azman, "Sekarang, Anda telah menjadi seorang guru. Sila ubah seluruh padang pasir di dunia menjadi hijau." Dia tersenyum dan menjawab, "Bersama Profesor, ia mungkin." Petang itu, saya mendengar gelak ketawa kanak-kanak di sebelah rumah hijau. Mereka kagum melihat bunga ubi kentang yang baru mekar. Salah seorang kanak-kanak itu menjerit, "Ubi kentang cinta." Pada saat itu saya yakin, apabila kanak-kanak ini membesar, padang pasir akan menjadi tempat yang sama sekali berbeza. Saya percaya benih harapan yang ditanam oleh Malaysia akan tumbuh selamanya. Kata-kata Datuk Dr. Azman benar. Persaudaraan bukan dihubungkan oleh darah, tetapi oleh kepercayaan. Malaysia dan Algeria kini adalah negara bersaudara yang dihubungkan bukan sahaja oleh teknologi, tetapi oleh hati. Apa pendapat anda tentang cerita hari ini? Terima kasih kerana menonton sehingga akhir.